Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Taman Perindustrian Samalaju bawa pelaburan lebih 100 bilion ringgit serta program rekalibrasi tenaga kerja hampir 6,000 pekerja Indonesia didaftarkan. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Terima kasih Sahi. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kerajaan Sarawak berminat untuk bekerjasama dengan Sakura Ferroalloys dalam menghasilkan bioetanol daripada buluh sebagai alternatif lain untuk bahan api penerbangan mampan SAF. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg percaya etanol buluh berupaya dijadikan sebagai produk baharu SAF. Ia berikutan keupayaan tanaman itu sebagai tenaga yang boleh diperbaharui serta boleh ditanam di kawasan Bintulu. We don't mind. You work with BDA and we allocate area for you to plant bamboo. Not only for furniture but for your bioethanol. Tambah premier lagi, selain buluh, Sarawak kini sedang meneroka penggunaan alga sebagai SAF. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam ulang tahun ke-10 Sakura Ferroalloys di Bintulu. Baik, dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang Johari berkata Taman Perindustrian Samalaju di Bintulu berjaya membawa masuk pelaburan mencecah 111.73 bilion ringgit sejak mula beroperasi. Katanya, jumlah pelaburan tersebut telah memberikan impak positif kepada industri hiliran serta penggiat ekonomi domestik. Menurut Premier, pada masa sama hasil keluaran turut diunjurkan berjumlah 12.07 bilion ringgit dengan jumlah tenaga kerja seramai 10,000 orang. Malah, terdapat banyak lagi projek yang bakal memperkasakan industri di Samalaju. Salah satunya projek saluran paip gas sepanjang 70 km dari Bintulu ke Taman Perindustrian Samalaju yang dijangka siap pada penghujung 2025. Pengoperasian projek itu kelak akan meningkatkan pengedaran bekalan gas kepada para pengguna di Taman Perindustrian Samalaju termasuk turbin gas pusingan tergabung CCGT yang masih dalam peringkat pembinaan. Kerajaan Indonesia menyambut baik pelanjutan program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di Sarawak bagi membantu mengurangkan isu tenaga kerja Republik tersebut yang tidak memiliki dokumen sah. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching, Radin Sigit Wijaksono berkata, program itu sangat dihargai agar pelanggaran imigresen seperti tidak memiliki dokumen sah, tinggal lebih masa dan kemasukan haram dapat dikekang. Tambahnya, penyertaan pekerja pendatang asing tanpa izin parti, majikan dan pihak Konsul Jeneral Indonesia serta Kerajaan Sarawak dalam program tersebut merupakan situasi menang-menang bagi pihak terlibat kerana saling memerlukan. Kami juga ikut mendukung program yang tahun lepas dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak yaitu RTK 2.0, ya, rekalibrasi tenaga kerja untuk mengurangkan undocumented workers. Nah, itu upaya kalau nanti ada continuation dari program ini kami akan sambut dan kami akan support. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Program RTK Sarawak diperkenal pada Julai tahun lepas dan sehingga Disember 2023, seramai 5,900 pekerja Indonesia tanpa dokumen sah telah didaftarkan. Sebelum program tersebut diperkenalkan, sekitar 4,000 parti telah dihantar pulang kerana pelanggaran imigresen yang merupakan peningkatan daripada lebih 3,000 orang pada tahun 2022. Sisa balak hanyut yang memenuhi Sungai Katibas sehingga ke Batarajang di Sibu pada Ahad lepas adalah disebabkan hujan lebat di kawasan Hulu Katibas. Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas, Lidam Asan berkata, hujan lebat telah menyebabkan berlaku banjir lumpur yang membawa sisa kayu hanyut ke sungai. Ia juga menghalang penduduk di sini mudik ke hulu turun ke hilir disebabkan balak yang kayu, uras kayu lah yang menjadi halangan di sungai-sungai itu hampir terputus beberapa hari dan sekarang keadaan
sungai dah ada surut sikit dan kita berharaplah para pengguna jalan sungai ini berhati-hati kerana sungai masih banjir. Cuma yang kurang sedikit itu adalah kayu-kayu, ranting kayu semua itu yang akan menjadi penghalang untuk kita menggunakan sungai. Lidam juga memberitahu banjir lumpur turut menjejaskan hidupan sungai. Penduduk mendakwa banyak ikan ditemui mati disebabkan air sungai yang terlalu berkeladak. Justru itu, beliau menggesa pihak berkaitan memantau aktiviti penebangan pokok secara berlebihan selain aktiviti yang boleh menyebabkan hakisan di tebing-tebing sungai. Penduduk pula memberitahu kejadian tersebut antara yang paling buruk pernah berlaku. Air tibas nak kalah bersau. Tahu air tibas nak ada jalan air tibas mah kayu. Hari ni kayu tu dah taina nemu lah kita. Mayu apat betul ni. Kayu mayu. Lah boleh budak motor harinya. Walaupun sisa balak hanyut di permukaan sungai sudah mulai berkurangan, namun masih banyak sisa kayu yang tersangkut di tebing sungai dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna bot kecil di sepanjang Sungai Katibas. Baik, sementara itu Lidam memaklumkan hujan lebat di Hulu Katibas turut menyebabkan banjir berlaku di beberapa rumah panjang di sekitar daerah Song. Katanya bantuan telah digerakkan kepada penduduk terjejas manakala Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Song telah bermesyuarat bagi merancang penyaluran bantuan dan persediaan menghadapi banjir yang dijangka berulang. Kita juga membuat persediaan di bilik-bilik bencana di mana saya juga memberi sumbangan untuk persediaan peralatan dan keperluan seperti perpanjang, motor sangkut dan alat-alat safety untuk petugas-petugas kita untuk mereka pergi ke lapangan membantu orang yang terjejas. Menurut Lidam, ketika ini 3 buah rumah panjang di kawasan itu terjejas banjir dan sebuah lagi terjejas akibat tanah runtuh. Jelas beliau lagi banjir lumpur dan lambakan sisa balak hanyut di Sungai Katibas turut menjejaskan bekalan air bersih di daerah Song. Sumber air mentah yang terlalu berkeladak menyebabkan air tidak dapat dirawat. Justru itu, 8 lokasi telah dikenal pasti bagi penghantaran bekalan air bersih kepada penduduk terjejas. Projek pembinaan jambatan kekal menyeberangi Sungai Undup di Kampung Beleti di Seri Aman dijangka siap tahun depan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, projek tersebut diluluskan di bawah Agensi Pembangunan Seri Aman, SADA, melibatkan dana berjumlah RM4.2 juta. Projek itu mula dilaksana pada 12 Januari lalu dan dijangka siap dalam tempoh 12 bulan. Ia bagi menggantikan jambatan sedia ada yang sering terjejas apabila berlaku banjir. Datuk Francis yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang berkata, projek tersebut bakal memberi manfaat kepada penduduk sekitar. Justru beliau menyeru penduduk memberi kerjasama sepanjang pelaksanaan projek berkenaan. Datuk Francis berucap demikian pada Majlis Pecah Tanah projek berkenaan di Seri Aman. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih.